Audio Jungle. Yang sangat bermakna kepada saya dan keluarga saya secara peribadi, kerana mengenang jasa dan menganugerahkan satu kursi sewajarnya kepada sahabat yang melepasi setengah abad sebenarnya sejak beliau menuntut dan memimpin Persatuan Pelajar Maktab Perguruan Bahasa lagi. Belum kenal Siti Zulaikha lagi. Cuma dia banyak cerita Nabi Allah Yusuf, maknanya dia cerita pasal Zulaikha. Baik. Saya tidak akan tumpu soal hubungan keakraban, persahabatan dan sebagainya. Saya nak tumpu lebih kepada soal realm of ideas, ya. Kerana ini yang ditekankan oleh Marhum Siddiq Fadil. Beliau ini kalau saya lakar ya pagi tadi, kuat mengakar ke bumi Melayu, memakari sebagai pemikir bangsa dan sebagai pencerah umat. Jadi susah kita nak golongkan pemikiran Siddiq ini dalam satu bentuk atau acuan. Saya menyebut tentang mengakar kepada bumi Melayu kerana beliau dan generasi kami pada masa itu sangat terkesan dengan usaha meminggirkan kedudukan bahasa Melayu dan menyiksa akibatnya pelajar-pelajar Melayu dalam aliran kebangsaan tanpa peluang ke universiti dalam aliran kebangsaan. Wacana pada masa itu panas kerana ramai di kalangan elit Melayu bandar yang taksub dengan bahasa Inggeris dan rakan-rakan dari bukan Melayu yang tidak memahami bahawa ratusan ribu pelajar akan kecundang tanpa peluang ke pusat pengajian tinggi aliran kebangsaan. Dan tidak juga seperti mana yang kita tekankan, zero sum game, dia tidak bermaksud meminggirkan yang lain, tetapi memberikan martabat kepada bahasa Melayu dan keadilan kepada pelajar-pelajar aliran kebangsaan. Jadi Siddiq bermula dari situ. Tetapi dia juga seorang yang sangat komited tentang kefahaman Islam. Sebagai pemikir Melayu, mesti ada tunggaknya tentang kefahaman Islam. Dan pada masa itu, kefahaman umumnya sangat dangkal. Ya. Saya tidak mengatakan bahawa Siddiq ini mempelopori kesedaran Melayu dan Islam. Tetapi usaha pencerahannya itu juga kesinambungan dari Raja Ali Haji. Sebab itu beliau sangat mencermati idea-idea ini dan dalam kuliah-kuliah dan penulisannya berusaha menukil dari kupasan-kupasan kuat dari Raja Ali Haji umpamanya tentang maruah. Bahawa tidak mungkin bangsa dan umat itu bangkit tanpa maruah. Sama ada sekarang disebut dignity, integrity, dan ini, ya. Ataupun rasa malu yang pernah dikupas pada tahun 1860-an oleh Raja Ali Haji. Kemudian Siddiq melangkah dua dasar berwarsa berikutnya dengan pandangan Pendeta Za'bah. Dan tertarik kita dengan kupasan dia tentang kemiskinan. Kemiskinan bukan kemiskinan harta saja. Kerana selama ini yang dikupas ialah tentang kemiskinan harta. Tetapi
dirumuskan oleh Za'ba seperti yang dirungkai oleh Siddiq, kemiskinan perangai, ya, menggunakan bahasa lama, kemiskinan akhlak, kemiskinan ilmu, dan perangai. Perangai ini soal yang kadang-kadang dalam pembincangan dan wacana politik, ekonomi, sosial itu diremehkan. Tetapi perangai yang menentukan sama ada tata kelola negara terurus, pengurusan universiti baik, ataupun kehidupan keluarga itu teratur. Dan ini kupas oleh Za'ba. Kemudian Siddiq sambung lagi. Selain menyentuh Hamka tentunya, tapi Engku Aziz. Walau Engku Aziz banyak memusatkan isu kemiskinan, tidak sangat soal agama, tetapi diangkat kerana memberikan satu penekanan baru dalam wacana orang-orang Melayu tentang kemiskinan, terutama dalam rencana-rencana kemiskinan yang ditulis oleh Engku Aziz sekitar 1961. Dan menurut kajian penelitian beliau tentang sarung indeks, keupayaan orang Melayu diukur daripada beberapa sarung yang dipunyai. Kemudian diteruskan dengan kupasan pandangan Profesor Naqib Al-Atas, terutama Islam dan sejarah dan budaya Melayu, yang juga diterbitkan oleh ABIM pada ketika itu, yang meletakkan, beri keyakinan baru kepada orang Melayu bahawa rupa jiwa Melayu itu berubah besar dasarnya dengan kefahaman Islam. Tapi dalam semua ini dicarakan oleh Siddiq Fadil adalah ujian besar kita untuk kembalikan kefahaman Islam yang dirobek dengan pelbagai masalah. Maka dalam tesis kedoktoran beliau yang beliau tidak mau terbitkan, dan saya berulang kali bergaduh dengan dia bab ini, tajuk Pemikiran Barat Moden, Sikap Para Cendekiawan Muslim dan Tumpuan di Alam Melayu, yang merumuskan beberapa idea ini, pengaruh dan perubahan yang berlaku akibat pengaruh dari Mesir, Rashid Redha dan Muhammad Abduh, dan beberapa pandangan pemikir Islam kontemporari termasuk Muhammad Natsir dari Indonesia. Saya masih anggap ini karya yang baik, walaupun Siddiq pernah menyatakan kepada saya, kalau pun mau diterbitkan, conclusion, perumusannya itu harus ditulis semula, kerana beliau tidak anggap ini sesuai, ini hanya lebih untuk memenuhi keperluan tesis. Jadi ini hanya mungkin tanggungjawab Fadlina untuk menyelesaikan. Dan saya boleh teliti untuk melihat sama ada conclusion itu betul-betul pencernaan dari pemikiran dan kefahaman Saudara Siddiq Fadil. Tapi seperti mana disebut oleh Saudara Amiruddin tadi tentang bangsa Malaysia, dan kita lihat tadi dari sedutan nukilan dari beberapa ucapan beliau, sangat Melayu akarnya, sangat Islam komitmennya, tetapi sangat Malaysia dan kemanusiaan jiwanya. Dan ini tidak ada percanggahan sama sekali dalam wacana dan pembenturan idea yang berlaku sekarang. Ialah kerana kejahilan masing-masing. Sebaik kita sebut Melayu dan Islam, maka kita itu dianggap atau ditolak dari pandangan golongan elit, sekular atau barat. Ataupun sebaik saja kita bicara moden dan liberal, maka kita mesti menolak Melayu dan Islam. Siddiq menyanggah ujah ini dengan
fiqh ta'ayush silmi ini, kerana bagi beliau kenyataan yang wujud dan karamah insaniyah itu mesti jadi sebati daripada pemikiran dan keyakinan kita. Jadi secara konsisten betul dari dulu, walaupun masa Maktab Perubahan Bahasa, seminar itu seminar pendidikan Islam Malaysia. Tetapi yang kita bangkitkan juga keperluan menubuh Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kemudian dalam beberapa gagasan beliau yang lain, termasuk garis besar haluan, setelah beliau ambil alih pimpinan ABIM pada tahun 1982, tidak pernah ditinggalkan komitmen yang jelas, budaya ilmu, seperti beliau tunjukkan sendiri. Beliau itu bukan saja prolific dari segi penulisan, tapi amat prolific dari segi pembacaan. Amat mencermati buku-buku dan karya-karya itu diperkenalkan. Beramai teman-teman yang kemudian memanfaatkan daripada karya-karya beliau, penulisan beliau, dan kemudian terus mendalami karya-karya yang dimaksudkan. Dan kekuatan beliau juga adalah kerana penguasaan bahasa Melayu yang sangat baik. Saya anggap beliau menjadi salah satu seorang pemidatu yang sangat petah dalam penggunaan kata-kata dan kosakata yang sangat luas. Penguasaannya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dan tentunya kita harus hargai pendampingnya bersama itu Siti Zulaikha yang banyak membantu, dan walaupun tidak semuanya setuju. Kemudian selain daripada karya PhD ini, saya hanya sebut jodoh ini supaya sarjana yang meneruskan pembicaraan dalam institut ini dan kursi Siddiq Fadil ini tidak meninggalkan, ya, umpamanya kuliah tafsir maudhu'i. Beliau menyebut bahawa tafsir maudhu'i ini cetusan idea pada peringkat awal yang karya Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang tafsir maudhu'i. Dan tetapi beliau memilih untuk meneruskan kuliah ini yang sangat terkenal. Ya. Kuliah ini sebenarnya menarik minat ramai, bukan saja dari kalangan ABIM dan Wadah, tetapi juga beberapa sarjana luar yang melihat keupayaan beliau mengupas tidak dalam bentuk terlalu tradisional, tapi tidak juga terlalu modern sehingga umpamanya tidak terikat dengan karya-karya tradisional. Kekuatan CD itu adalah adunan karya lama dan baru. Seperti mana dalam membicarakan hal-hal Melayu, dia tidak pernah tinggalkan. Ya. Sebab itu saya anggap, ya, untuk mengalih sikit daripada kupasan tentang tafsir maudhu'i ini, Siddiq Fadil ini, ya, ketokohannya itu kalau dalam urutan sejarah pemikir Melayu, Raja Ali Haji, Za'ba, Naqib Al-Atas, dan kini Siddiq Fadil. Dalam urutan sejarah pemikir bangsa, dia adalah di antara pemikir utama yang dilahirkan di zaman kontemporari bahasa Melayu yang dapat mengungkap. Ya. Jadi ada yang menganggap, terutama setelah membaca kupasan di dalam Sina, boleh seperti saya agak dikatakan bahawa saya tidak sangat objektif. Kerana Siddiq kebetulan sahabat karib lebih banyak dari segi, ya, spiritual dan pemikiran, sangat sealiran. Tapi saya tidak fikir saya tidak objektif kerana dari segi kupasannya tafsir maudhu'i, kupasan beliau, keupayaan beliau, kepetahan pengolahan beliau itu lebih baik dari saya. Dan oleh demikian, kedudukan beliau dalam zaman ini itu tentunya istimewa.
Ya. Tidak semestinya beliau ini peneroka pemikiran baru. Ya. Dan menyebut kepada saya selepas dimuat pandangan saya dalam Sina, dia mengatakan bahawa tidak semestinya beliau bukan peneroka pemikiran baru. Kita tidak perlu meneroka pemikiran baru. Soal Melayu, soal Islam, soal kesejahteraan, soal kemanusiaan itu memang sebati dengan pahaman budaya Melayu dan Islam. Tetapi keupayaan, keunikan Siddiq Fadil itu ialah keupayaan menggali semua khazanah ini dan mengadunkan sekali. Mengingatkan kepada bangsa Melayu dan sarjana dan cendekiawan dan anak-anak muda sekarang bahawa soal jati diri itu harus kukuh dengan kembali kepada turas, legasi kita, Melayu dan Islam. Dan ini yang beliau lakukan sepanjang dekad-dekad, terutamanya 20-30 tahun terakhir ini. Kita lihat kupasannya itu cukup utuh, mengupas permasalahan-permasalahan yang banyak, ya. Dan berbeda dengan beberapa pemikir yang saya sebut sebelumnya, ya. Juga pemikir besar. Siddiq mampu mengupas isu bahasa, budaya, pendidikan, ekonomi, pergerakan, selain dari dakwah yang menjadi hal yang sangat ditekuni oleh beliau sepanjang hayat. Beliau juga pengkritik walaupun dengan bahasa lunak dan sindiran, kadang-kala memedihkan. Umpamanya bila bicara soal kepimpinan, dia kata pemimpin leader itu harus dibedakan dengan misleading atau misleader, penyesat. Tapi cara dia olah itu dengan penggunaan bahasa separuh Melayu, sedikit Jawa, itu sangat memukau. Saya yang dah dampingi dia 10 tahun, kalau dia berucap, seperti mana Azizah tahu, saya juga screen melihat video lama itu dan menekuninya sebagai seorang pemikir yang saya sangat kagumi. Dan adalah satu tragedi bagi bangsa kalau tidak kita manfaatkan pemikiran dan keupayaan beliau, sumbangan beliau selama ini. Buku beliau Islam, Melayu dan Islam itu memang berulang kali dicetak dan saya wajibkan di antara buku teks bagi semua pemimpin keadilan. Mungkin seperti biasa dalam perbincangan dengan beliau, generasi sekarang yang kami sama-sama kupas, Alan Bloom, The Closing of the Western Mind, yaitu tendensi untuk kembali kepada social media dan tidak sebenarnya menghadam dan membaca. Jadi tradisi membaca itu tidak lebih daripada satu halaman atau malah 20-40 perkataan. Ini membingungkan. Kerana kadang-kadang orang membeli tapi tidak membaca. Membaca bukan maksud menelaah dan menghadam, tetapi kita harus ada kesungguhan dan melalui institut ini memastikan bahawa anak-anak muda membaca, menelaah dan menghadam. Kerana saya tidak dapat, umpamanya kalau dari segi pembacaan saya, walaupun banyak karya
ada kehebatan dari bidang ekonomi, sastra, bahasa. Tetapi untuk mengadunkan semua idea ini sebagai suatu pola pemikiran, ini di zaman ini hanya berlaku dalam kupasan Siddiq Fadil. Dan cara konsisten, ya, menggali dan mengupas tanpa jemu, dan seperti mana beliau sebut, beliau agak rasa sedikit kecewa kerana belum kesampaian, maksudnya. Kerana melihat kepada kecamuknya pembenturan idea, kekeliruannya, soal-soal basic tentang Melayu, tentang Islam, tentang bahasa, tentang hubungan kaum. Tapi selalu kita sebut bahawa kita telah, atau beliau, melakukan yang sebaiknya mungkin. Ya, tanpa memohon apa, sepanjang saya dengan dia 50 tahun, tidak pernah dia mohon apapun. Sama ada saya sebagai sahabat beliau di Universiti Melaya ataupun jiran beliau di SS1, sehinggalah saya Menteri Keuangan Perdana Menteri, Siddiq Fadil itu orang yang sangat bermaruah. Ya. Dalam kesederhanaan dan kelembutan beliau, kuat kedegilannya dalam mempertahankan prinsip dan idea-ideanya. Saya banyak juga lakukan catatan karya-karya beliau dan pandangan saya, dan saya harap dapat dimanfaatkan oleh institut kemudian. Dan saya hanya mau memanfaatkan waktu ini sekadar memberikan sedikit lontaran. Agak sukar saya mengupas dalam ucapan kerana keluarganya dan saudara tahu Wokait, dan itu di antara kehilangan beliau itu di antara kehilangan yang sangat mengganggu saya. Ya. Itu keluarga Aizah dan keluarga saya tahu bahawa ini luar biasa, ya. Kehilangan keluarga itu tidak sekuat menyentuh saya ketimbang kehilangan Siddiq Fadil. Tetapi itulah seperti mana pernah diungkap oleh Roger Garaudi, pemikir Perancis. Kalau kita betul-betul kasih dan mau kenang, jangan sekadar bury the ashes of the dead, bukan sekadar untuk menanam debu atau meninggalkan debunya, tetapi menyalakan semula obor pemikirannya, to rekindle its flame. Dan ini yang kita lakukan, dan saya menghargai usaha dan inisiatif Datuk Ridwan, dan terutamanya Menteri Besar yang memberikan penghormatan bukan sekadar meluluskan tetapi mengumumkan dalam belanjawan negeri. Ini satu penghormatan yang besar. Dan ini memang termasuk apa yang dikatakan pemerkasaan budaya. Saya tidak percaya suatu negara dan tamadun itu terangkat hanya dengan tata kelola politik atau negara ataupun ekonomi yang masih kekal sebagai di antara isu fundamental, tetapi mestilah melalui pemerkasaan budaya, ilmu dan kefahaman. Dan dengan maksud itu kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kursi Siddiq Fadil dan untuk institut ini, pemikiran beliau, idea beliau dan gagasan beliau itu dapat menentukan bahawa risalah yang disampaikan itu kekal dan menjadi suatu pegangan kepada umat dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.